berbual cerita pasal orang. Dia punya teruk bercerita pasal orang tu, mengumpat, mengata katnya. Lalah dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka, kami nak minum, kami haus sangat. Bayangkan punya teruknya mengumpat sampai berbuka, kan, sampai berbuka. Nak tanya orang perempuan, kita tak adalah sampai macam tu, betul tak? Orang perempuan kat sini tak ada sampai macam tu, kan? Betul tak? Kau jantan apa hal jawab? Aku tadi perhati kau tu. Tadi jantan dia menjawab, kan? Aku tanya perempuan, jantan jawab, kan? Tak. Betul tak perempuan? Betul tak? Tak sampai macam tu, kan? Maknanya perempuan ngaku dia umpat, cuma tak berbuka je. Macam tu, kan? Jadi kalau kita tengok, rupanya zaman Nabi bercakap, Nabi dia cakap kan, Nabi kata apa? Nabi kata, kamu tak payah nak minta izin nak berbuka pun, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun, Nabi kata. Tak percaya cuba kamu muntahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Dia muntahkan, keluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya tadi. Sebab nak bagi tunai, Allah Ta'ala bagi pada ketika itu. Jadi kita jangan cerita-cerita pasal orang, kutuk-kutuk orang. Jangan, banyak lagi benda baik kita boleh cakap. Macam saya lalu tadi kan, ada yang cakap tingginya, cakap dalam TV nampak tua, orang asam, tetapi saya pula saya sabar lah. Masa saya pergi kat Sarawak itu kan, saya keluar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang berhormat Timbalan Menteri dan Menteri Peladangan dan Komuniti. Itu juga yang berhormat Datuk Hajah Siti Aminah Acing, yang berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya barisan ketua-ketua pengarah dan ketua pengarah. Ketua tengok ranking kita tu banyak betul nama nak bagi. Oh, ni ada setiausaha sulit semua ada, kan? Tak payahlah, yang lain. Pegawai yang hadir yang ramai datang nak makan ni biasa pegawai, kan? Pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izinnya pada petang ni dapat kita bersama-sama. Saya payah nak tolak tuan-tuan betul-betul hari ni sebab yang berhormat dia sendiri telefon saya. Jadi saya tu adjust lah macam mana pun, kan? Saya jadual saya lagi sibuk daripada Perdana Menteri. Tu dah kena beritahu. Kan sebelum lepas subuh ceramah, semalam Perak, pagi di KL, petang malam Perak, pagi tadi Perak, tengah hari tadi di Kuala Lumpur, petang ni Putrajaya, lepas tarawih ada lagi. Tak tahulah, semua masa kalau boleh suruh ceramah, kalau boleh sahur pun suruh ceramah. Ada juga tu, ada program Jom Sahur. Ada program Jom Sahur pun ada. Jom Sahur pergi melawat rumah anak-anak yatim dan juga rumah pemulihan, kan? Pergi. Dan itulah, apa pun itulah dia hebatnya bulan Ramadan, kan? Lawa pula baju anak yatim tadi, tengok, kan? Dan cantik, kuning, cantik. Envelope pun dapat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni sebabnya antara kan disebutkan, kalau kamu nak lembutkan hati-hati kamu, maka banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Itulah dia. Itu yang kita bagi anak yatim ni. Cuma kepada semua kan, selalu saya pesan tu, masjid-masjid surau-surau, jangan tunggu Ramadan aja panggil anak yatim ni. Seolah-olah habis je Ramadan dah tak yatim lagi, macam tu, kan? Tapi anak yatimnya itulah yang 15 tahun ke bawah, macam itulah, yang kanak-kanak yang umur 40 tahun ke atas, walaupun dia yatim tak sahlah dilayan sangat, kan? Macam tu. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, yang berhormat Datuk Seri, hari ni bila kita masuk tentang siam ni, as-siam dan tentang Ramadan, Ramadan, satu perkara yang kita kena faham, bulan Ramadan ni besar maknanya, kan? Besar maknanya. Dan Ramadan ni dia macam tetamu. Bila dia datang tu macam tetamu. Dia tak lama. Dia mungkin paling lama pun 29 ke 30 hari je. Dan tahun lepas ramai yang tak menjangka dia 29 hari. Tak ada siapa sangka. Malahan ada yang tengah bersenang lenang dah
bersenang-lenang dekat bandar buka puasa, terkejut dia. Rupa-rupanya besok tu raya. Kan? Berapa banyak kan, lemang tu tinggal buluh je, tak sampai bakar. Sebab besok tu raya. Kan? Tu jadi nak tunjukkan yang geng-geng kita, sahabat kita di Sabah lagi best, dah habis tarawih baru tahu besok raya. Kan di Sabah tahun lepas. Jadi apa tu, nak beritahu pengajaran kepada kita kan, perancangan kita ni tu perancangan manusia dengan perancangan Allah jugalah yang terbaik kan. Dan memang betul tak dinafikan, saya antara tempat favourite saya, tempat wajib saya adalah di Sarawak ni, memang wajib kucing. Saya memang mikolog dengan laksa Sarawak ni adalah tak tahu, ketagih lah. Kalau tak pergi cukup setahun, pening lah kepala saya kena pergi Sarawak juga. Itu kan. Alhamdulillah. Jadi bila sebut tentang Ramadan, dia sementara je datang. Dan bila tetamu ni datang, ada 3 perasaan. Ada orang tu gembira sangat, ada orang tu rasa sama je, ada orang tu rasa sedih. Aduh, puasa lah pula, sedih dia. Dia siap cakap dengan anak dia tu, nak, hari ni last kita boleh makan, besok dah tak boleh makan tau. Nak mati sangat dah bunyi bapak tu kan. Sedangkan anak tu okey je kat sekolah, tapi mak lain. Macam mak ni biasa esok puasa, esok kita boleh makan macam-macam. Dia orang perempuan tu kepala dia kan, makan macam-macam, macam orang lelaki kan. Kita tengok Nabi, kalau dalam bulan Ramadan, Nabi kita masuk aja asar dia lagi kuat Nabi beribadah. Sebab apa? Nabi sedar kejap lagi dah nak berbuka. Itu Nabi kita masuk aja asar. Itu sebab saya tegur orang lelaki. Orang lelaki kena hati-hati, sebab orang lelaki ni pula masuknya asar dia dah terfikir dah, malam ni nak buka apa, kat mana nak singgah, bazar Ramadan mana nak pergi. Kan? Saya tegur orang lelaki je. Seorang perempuan saya tak tegur, sebab dia bukan lepas asar, dia lepas sahur dia dah terfikir dah malam ni apa. Kita tak boleh tolong dia tu orang perempuan. Sebab orang perempuan dia chef tu. Dia chef, dia yang menentukan apa menu. Tu sebab dia bagilah idea. Lepas sahur tanya tu, bagilah idea kan. Tapi itulah kelebihan orang perempuan kan. Kelebihan orang perempuan, dia berpandangan jauh, pandangan jauh. Dan bila kita sebut kan, orang tu dia rasa ya Allah Akbar, sedih betul. Terutamanya geng Triple Y. Geng Triple Y dia rasa sedih dengan Ramadan. Dengan geng plastik hitam. Dia rasa susah hati. Dia rasa susah hati dengan Ramadan. Yang satu lagi dia rasa sama je, puasa tak puasa sama je. Okey je, orang puasa dia puasa, orang buka dia buka. Tapi rupanya dia tak tarawih, dia tak mengaji, dia tak semayang, apa pun tak. Itu sebab dia rasa sama je. Tapi ada satu kategori tu, samalah seperti orang-orang yang berada di Kementerian Perdagangan dan Komoditi ni, dia rasa happy sangat dengan Ramadan ni. Macam tu lah. Tadi saya sampai tadi, belum apa-apa lagi dah ambil gambar. Kan? Yang Mak Berhormat Datuk Seri kata, lepas ni boleh bergambar. Tak ada, tak sempat. Kan? Dekat depan apa dah bergambar dah. Aku kata, tunggulah dulu. Tu meja belakang. Belakang. Kau ambil hak orang lain belum lagi, kau dah ambil dulu. Kata. Dia cakap. Kan? Tapi itulah, dia rasa gembira dengan Ramadan. Macam orang Arab, dia dah masuk aja Rejab tu, dia dah mula dah beli. Ni pakaian nak pakai tarawih, ni wangi-wangian nak pakai tarawih. Yang ni ni baju jubah telekung dia, telekung Siti Khalilah. Dia nak pakai tu. Saya tak nak sebut yang jenama satu lagi sebab dia tak taja ceramah kita ini, sebab saya sebut jenama yang tak ada. Jadi makna kata, bayangkan dia siapkan dah tu. Yang ni nak pakai, ni sejadah dia, dah siap dah Quran dia nak baca nanti. Dah siap. Itulah dia orang Arab. Masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Tapi orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Tu kan dia lagi jauh daripada orang Arab. Itu sebab saya kata tadi, belum satu Ramadan, baju dah siap. Dia dah kata dah, baju raya dah siap. Sedangkan persoalan yang kita nak tanya kan, confirm ke hidup lagi pagi raya? Macam tu lah kan. Bukan main lagi tempah baju sepasang-sepasang. Kan? Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni kan. Beli kain kat Sarawak tu kan. Beli kain kat Sarawak, tempah kan, dah siap dah. Lega hati. Kita tak nak bising-bising kan. Belilah. Siap-siap. Besok pagi raya orang datang beraya sama kita, tu lah baju arwah tu tak sempat pakai, tu lah baju dia. Contoh orang takut macam tu je lah kan. Tu kadang-kadang kan, bukanlah kita nak potong, kita menyemut kan. Tapi sebenarnya biar kita fokus pada Ramadan. Dan bila masuk bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, semua orang dah hafal dah ayat tu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi, mana kita tahu dah ayat tu kan. Jadi maknanya orang beriman ni dia akan puasa. Orang yang tak beriman kemungkinan besar lah dia tak puasa.
Malahan dia akan cari jalan macam mana cara. Dan Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah Ta'ala jadikan orang yang tak puasa ni, dia punya lapar tu lagi teruk daripada orang yang puasa. Tak percaya tanya orang yang ABC kan, orang perempuan ABC Allah bagi cuti tu, tanya dia. Bila tanya dia cuti tu kan, dia bukannya boleh makan dengan secara sewenang-wenang depan orang. Dari segi adab dia kena jaga, kena cover, jangan sampai orang tahu. Jadi dia punya lapar Allah Ta'ala jugalah yang tahu. Jadi apakah sebabnya kita kena puasa? Apa sebabnya kita kena puasa? Maksud puasa tu sendiri dia beritahu, kalau dari segi bahasa as-siyam, as-siyam ni, siam ada satu maksud, membawa maksud dari segi bahasanya. Siam ni maksud dia Thailand tu, siam lah, siam. Tapi kalau as-siyam, maksud dia menahan diri. Menahan diri. Kalau kita tengok Ibnu Manzur kata as-siyam itu perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah ni, betul ke tak boleh nikah hari raya ni? Bulan puasa ni? Boleh ke nikah? Boleh sangat. Elok sangat kalau kita menikah bulan puasa sebagai satu usaha langkah penjimatan. Kan? Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu Zuhur, insya-Allah jimat. Jangan risau. Dan majlis jamuan makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Jangan risau, tak ramai kan, jangan risau kan. Jadi tapi maksud tak boleh nikah ni adalah perbuatan-perbuatan orang bernikah di siang hari. Memang tak boleh buat. Jangan. Bukan hanya perbuatan orang bernikah tu saja. Deposit pun tak boleh. Faham maknanya deposit ni mukadimah menuju ke arah itu. Bulan lain tak ada, dia sibuk ajak bini dia duduk sebelah dia. Kan? Dia depan sofa tu. Mainlah duduk sebelah bang. Dah lama kita tak duduk sama. Kan? Dia gabanya bini tu bulan puasa kan. Kalau ustaz dah tua ni tak ada, saya camah kat kampung mana tu. Dah tua ni tak ada, ustaz. Jangan cakap. Bulan puasa ni orang lelaki tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa macam main-main tu. Jangan. Kau jangan cakap dah tua ni tak ada, ustaz. Jangan cakap. Orang perempuan ni pula, ya Allah Akbar, bulan puasa. Sebab maksud Ramadan pula, asal perkataan ar-ramdu, panas yang menyengat tu. Kalau kita perasan, tahun ni panas dia lain macam. Kalau perasan, panas betul. Semua orang tak terdaya. Suhu mencecah 36 hingga 38. Malahan akan mencecah sehingga ke 40 darjah. Tahun ni katanya. Jadi dia kata, orang perempuan jangan cabar-cabar orang lelaki. Kadang-kadang orang perempuan tahulah, orang semua panas. Jangan. Bulan lain dia tak macam tu, berkemban bawah kipas depan suami dia. Macam tu kan. Macam tu lah, ya Allah, macam tu kan. Yang suami Allah, jangan. Abang tak rasa panas ke? Dia tanya pula suami dia. Abang tak rasa panas? Aku dah lama panas tengok kau. Dia kata kan, tu kan. Jadi hati-hati. Jadi mana kata perbuatan-perbuatan tu termasuk mukadimah pun tak boleh. Dan begitu juga makan, minum, nikah dan berbicara. Berbicara pun tak boleh ke? Boleh berbicara. Dan dalam pandangan ulama ni, dari segi berbicara ni termasuk apa yang kita type, apa yang kita tulis itu dinisbahkan apa yang kita cakap. Hati-hati. Jangan senggema sangat komen-komen untuk benda yang tak ada kena-mengena, tak ada kaitan dengan kita, tak usah. Kan? Macam artis, pasal isu perkahwinan artis. Jangan nak komen-komen. Tak usah. Kan? Jangan. Banyak yang kadang-kadang kita komen-komen ni dengan Samsul debat pun kena. Samsul lain kan. Macam itulah. Contoh macam itulah. Jadi mana kata bila kita hati-hati, kita maksud tak boleh berbicara ni, jangan bercakap benda yang sia-sia dan jangan bercakap benda yang boleh mendatangkan dosa. Kan? Sebenarnya zaman Nabi dulu ada dua wanita. Dia berbual cerita pasal orang. Dia punya teruk bercerita pasal orang tu, kan, mengumpat, mengata katnya. Lalah dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka, kami nak minum, kami haus sangat. Bayangkan punya teruknya mengumpat sampai berbuka. Kan, sampai berbuka. Nak tanya orang perempuan, kita tak adalah sampai macam tu. Betul tak? Orang perempuan kat sini tak ada sampai macam tu kan? Betul tak? Kau jantan apa hal jawab? Aku tadi perhati kau tu. Tadi jantan dia jawab kan? Aku tanya perempuan, jantan jawab kan? Tak. Betul tak perempuan? Betul tak? Tak sampai macam tu kan? Makna orang perempuan ngaku dia ngumpat, cuma tak berbuka je. Macam tu kan? Jadi kalau kita tengok, rupanya zaman Nabi dia cakap kan, Nabi kata apa? Nabi kata, kamu tak payah nak minta izin nak berbuka pun, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Nabi kata, tak percaya cuba kamu muntahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Dia muntahkan,
keluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya tadi. Sebab nak bagi tunai, Allah Ta'ala bagi pada ketika itu. Jadi kita jangan cerita-cerita pasal orang, kutuk-kutuk orang. Jangan banyak lagi benda baik kita boleh cakap. Macam saya lalu tadi kan, ada cakap tingginya, cakap dalam TV nampak tua, orang asam tu. Tapi saya sabar lah. Masa saya pergi kat Sarawak itu kan, saya keluar daripada restoran laksa Sarawak tu, ada seorang yang non-Muslim tu dia tegur saya. Ambil gambar boleh? Dia kata. Saya kata boleh, tak sangka yang non-Muslim pun kenal saya. Saya pun tanya dia, tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya kata tak, ni bukan cerita apa. Tanya assistant saya tu, betul ke tak betul? Bukan saya tambah-tambah cerita. Saya tak adalah bawa sangat dengan cerita tu. Tapi bila masuk bilik air tu, saya confirm kan, tang mana kan? Tang mana kan? Itulah masalahnya tuan-tuan dan saudara. Jadi Allah Ta'ala ni bagi kita keistimewaan bulan Ramadan ni. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala itu, sesungguhnya setiap amal kebajikan dilakukan akan diberikan ganjaran pahala antara 10 hingga 700 kali ganjaran pahala. 700 kali gandaan ganjaran pahala Allah Ta'ala akan bagi. Berlainan pula dengan puasa. Kenapa? Kerana puasa aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri akan bagi. Kenapa pula? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Maknanya berbuka puasa dia akan happy. Tak ada siapa sedih kenapa lah aku buka. Tak boleh aku tunggu besok. Tak ada. Orang semua gembira buka puasa. Dan begitu juga gembira ketika bertemu dengan Rabb-Nya, iaitu ketika beribadah ataupun ketika dijemput nyawanya oleh Allah Ta'ala. Orang yang meninggal dunia pada bulan puasa dia akan rasa sangat gembira. Macam tu. Dan sesungguhnya dalam hadis tu sambungannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah ya. Jangan saja kau arahkan bau mulut kau tu ke orang. Jangan. Tapi itu makna di sisi Allah tu bau tu sangat istimewa. Haruman tu akan digantikan dengan bau haruman yang lebih harum daripada bau haruman kasturi. Kenapa kita puasa? Ada 3 sebab. Pertama, untuk menginsafi nasib orang yang lebih susah daripada kita. Bukan semua senang daripada kita. Ada orang tu susah kan? Macam anak-anak yatim ni, macam anak fakir miskin. Ada orang tak ada makanan. Orang daripada Rohingya beberapa tahun lepas, dia telefon Mufti Arab Saudi masa tu tengah bagi syarahan. Kemudian dia buka talian siapa yang nak telefon. Ada seorang tu, dia kata daripada Rohingya, dia kata adakah sah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Bayangkan tu. Lepas tu semalam kan ada kebakaran berlaku di Muar semalam kan. Tiba-tiba kehilangan serta-merta. Orang kampung dah pergi tolong padang kebakaran. Dia orang tak tahu ada orang dalam rumah. Sebab tengok kereta tak ada, mak ayahnya keluar. Rupanya mak ayah tak bawa anak. Rupanya 4 beradik mati dalam kebakaran. Kita boleh bayang tak? Dalam bulan Ramadan mungkin mak ayah keluar cari untuk berbuka. Mungkin untuk cari ni keluar jauh sikit. Balik tengok rumah tak ada dengan anak-anak tak ada. 4 anak mati dalam keadaan berpelukan dalam bilik air. Sebab kebakaran tu. So bayangkan perasaan mereka kan? Jadi kita menginsafi nasib orang yang tak ada mak, orang tak ada anak, orang tak ada ni, tak ada itu, tak ada harta, tak ada apa, susah hidup. Tu sebab kita puasa. Bila kita puasa cakap aku dia tak ada makanan. Macam mana Macam manalah orang yang tak makan ni? Macam manalah orang yang tak makan? Kita ni yakin ni walaupun belum ada hidangan atas meja tu, kita yakin akan ada. Dan kita yakin yang tu dom-dom tu kan. Kita yakin ada makanan di dalamnya. Walaupun kita belum buka lah kan. Tapi zaman Nabi dulu Nabi beribadah daripada lepas asar tu. Bila sampai waktu berbuka baru dia duduk depan isteri dia. Ya wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka pada hari ini? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi syukur. Cuba kalau hidangan hari ni Kementerian Perdagangan dan Komoditi yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kan hanya buah tamar dan air masak ya. Kau menyumpah, aku tak tahulah macam mana kau menyumpah buka puasa ni. Kalau aku tahu aku buka kat rumah je. Agaknya macam tu lah ayat dia kan. Tak, tapi saya bersedia je hari ni. Macam tu lah kan. Kalau kita tengok Nabi okey je. Malahan Nabi, kalau sarapan pagi pun kalau Nabi duduk dia tanya isteri dia. Wahai isteriku, apakah yang ada untuk minum pagi hari ni? Dia kata, minta maaf ya Rasulullah. Ada satu pagi tu. Minta maaf ya Rasulullah, aku tak sempat ke pasar lagi. Tak ada makanan di rumah ni. Nabi senyum je. Tak apalah. Aku puasa hari ni. Nabi tu puasa, senyum. Kita boleh tak macam tu? Agak-agak lah.
Hari pertama berbuka puasa. Hari pertama berbuka puasa, dahlah suaminya tu bekerja dekat BKKP tadi. Kan? Yang wakil pemandu tadi siapa? Kan? Aku tahu kau guruk kat belakang tu ada je kau bincang kau ulas sampai aku cakap tadi. Tolong berhenti sikit meja tu. Kan? Tak. Bayangkan hari pertama, lepas tu sampai ke rumah, isteri dia tanya isteri, apa yang ada untuk berbuka ini? Isteri tu saja nak test je. Lauk-lauk dah sorok dah. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau tengok jawapan dia. Kau tahu tak macam teruk aku bawa menteri ni. Kau tahu tak macam mana teruk. Agak macam tu lah jawapan dia kan. Macam tu lah kan. Tapi kebanyakan yang macam pemandu dekat sini semua beriman dan bertakwa. Dia lain. Kalau dia sedih pun dia akan jawab, Alhamdulillah. Abang redha. Dia agak macam tu lah kan. Agak macam tu lah. Jadi makna kata menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Yang kedua, kerana nak mengawal hawa dan nafsu. Kedua. Dan yang ketiga, untuk apa? Untuk menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Bulan Ramadan orang jadi pemaaf. Orang tak kisah sangat. Berabut ambil. Tak apa, ambil dulu, tak apa. Bulan Ramadan, dia rasa macam lembut, dia malah nak bergaduh. Sebenarnya dah tak terdaya. Tu cerita dia. Nak bergaduh pun dengan buang-buang tenaga je. Kan? Jadi, tengoklah. Dan begitu juga, kalau kita tengok, apakah kebaikan berpuasa? Kebaikan berpuasa pertama dapat mengurangkan berat badan. Itu sebabnya saya pernah, saya ceramah di SUK di Negeri Sembilan. Pejabat SUK itu dia buat weight challenge. Pertandingan weight challenge. Dia akan timbang staff-staff tu 10 hari sebelum Ramadan timbang. Maka yang dah timbang tu semua layak dipertandingkan. Masuk je 15 Ramadan, timbang sekali lagi 15 Ramadan. Masa itulah dipanggil saya ceramah, masa itulah pagi saya sampaikan hadiah, nombor 1 sampai 20. Siapa yang paling banyak kurang, bukan yang paling kurus, maknanya daripada yang 10 hari sebelum puasa tadi sampailah 15 Ramadan. Dia 15 Ramadan timbang balik, siapa paling banyak kilogram turun, dia dapat hadiah nombor 1 sampai nombor 20. Dan grand prize akan dapat pada 20 Syawal. Timbang balik semula 20 Syawal. Masa tu terbalik jarum tu kan, kan sebab masa tu timbang baru betul kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah saya pun sendiri pun dah kurang. Saya 2 minggu lepas balik pada umrah, saya terus cut, saya stop kan. Nasi, gula, susu, tepung saya cut. Alhamdulillah saya dapat kurangkan buat. Kalau tidak orang boleh perasan lah, sampai tengok TikTok tu kan kau penuh ni alhamdulillah nampak dia kan. Ya alhamdulillah. Saya last makan nasi yang saya ingat malam tadi lah. Malam tadi lah. Lepas tu sahur tadi pun tak makan sangat lah. Dah tak ada maknanya dah kat tu. Kan mengurangkan berat badan. Yang kedua, untuk mengawal penyakit. Kita ramai orang boleh kawal penyakit pada bulan Ramadan. Termasuklah orang kan mengawal rokok. Rokok. Kan pemandu ni kena tengok dia jemaah dia ni ada bukan kementerian ni, ada kementerian dekat Uganda ni, dia kadang bulan puasa pun susah dia puasa tu dia tak kisah tapi rokok menggigil badan dia kan. Kadang dia tadah lah muka dia dekat exhaust kereta dia tu dia janji dapat asap macam tu lah kan. Jadi antaranya lah mengawal penyakit, kemudian mengurangkan tekanan darah tinggi sebab dia banyak sabar, dia banyak relax kan. Kemudian memberikan kesihatan dan kerehatan kepada sistem penghadaman, dan begitu juga mengawal stres. Mengapa langsung tak boleh makan? Mengapa langsung tak boleh makan pada bulan puasa? Sebab puasa hanya boleh dikawal dengan lapar. Itu sebabnya waktu Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, kau, aku. Punya sombong nafsu ni. Allah Ta'ala letak dia dekat tempat sejuk selama 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Letak pula kat tempat panas 100 tahun. Keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Saudanya Allah Ta'ala laparkan nafsu ni selama 100 tahun. Dan bawa keluar, Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maka kalahlah nafsu itu dengan lapar. Dan begitu juga kerana nafsu itu berpangkalan di dalam perut. Itu dah adalah HQ dia. Ibu pejabat, nafsu adalah di perut. So kalau perut tu lapar, maka masa tu lah dia mula fikir pasal orang. Nak marah pun tak apa-apa nak marah. Bang, anak kita lambat balik bang. Apa dia ingat rumah ni hotel ke? Itu kalau bulan tak puasa. Kalau bulan puasa, bang anak kita lambat balik bang. Yalah. Lambat bang, aku apa? Kejap lagi balik lah tu. Sabar.
Macam tu lah. Dia memang ada orang macam tu. Dan ada juga orang yang bulan puasa ni dia ibarat ayam mengeram telur. Dia tak boleh orang dekat dengan dia. Marah betul. Lalu depan marah, lalu belakang marah. Dan dekat dapur tak apa yang bising sangat tu. Ya Allah, orang puasa ni. Marah. Orang bising kat dapur sebab dia puasa. Bayangkan. Dan satu lagi lah puasa kucing. Tadi ayam mengeram telur. Puasa kucing ni tidur. Lepas subuh tidur. Lepas zuhur tidur. Tidur atas jadah pula tu. Sampai asar. Ya Allah. Bang asar dah. Asar dah. Sembahyang asar pula. Lepas sembahyang asar, naik atas katil, sambung balik tidur. Bang dah nak berbuka dah ni. Nak buka dah. Ya Allah. Sekarang ni puasa tak rasa kan, tiba-tiba dah buka. Memang nak kerja kau tidur je, memang nak terasa puasa. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Tidur aja. Saya sahabat saya seorang ada dekat universiti tu, masa kat UiTM ada seorang. Sahabat saya. Dia puasa, bukan puasa, dia tidur tu. Dia boleh tidur 2 hari. Dia bukan tidur pagi berapa jam, dia tidur 2 hari. La ilah Allah, berapa kelas dia tak pergi. Kan? Dia orang biasa bangun tidur, dah pukul berapa dah? Dia lain, dia bangun, hari apa dah? Dia lain soalan dia. Hari apa dah tanya dia. Saya kata tak usah lah, janganlah tidur teruk sangat. Okay. Tetapi sebagai tambahan saya nak share, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan. Imam Al-Ghazali kata, orang yang perutnya selalu berada dalam keadaan kenyang, maknanya orang yang jarang puasa, yang tak mengamalkan puasa lah, sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang, dia akan dihinggapi 5 perkara. Yang pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Tak percaya cuba tengok. Kalau orang tu makan terlalu banyak pada berbuka puasa, silap-silap tak pergi tarawih dia. Kalau terlalu banyak makan, dia makan sampai tersandar tu. Dia nampak kipas tu 3 dah. Kipas tu 1, dia nampak 3 dah kipas tu. Lepas tu isteri ni keluar dah siap pakai telekong. Bang tak pergi tarawih ke? Jalan dulu. Kan? Tiba-tiba bini dah balik dah. Melengkar macam ular sawa. Bayangkan. Dia mudah ingkar kepada Allah. Yang kedua. Tu sebabnya kadang orang terlampau makan banyak kan, bila dia pergi tarawih tu dia marah tu. Imam laju marah, imam slow marah. Imam tak bunyi lagi marah. Imam terlupa pula ayat malam tu. Malah semilah kau nak lupa. Dia kenyang sangat. Itu sebab jangan kita kenyang sangat. Itu pertama dia mudah ingkar pada Allah. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana menganggap orang lain kenyang seperti dia. Dia susah nak mengasihi orang lain. Itu sebab tadi kan kita bagi sumbangan pada anak-anak yatim kan, pada orang memerlukan, ibu-ibu tunggal kita bagi tadi. Sebab memang pada waktu kita lapar ni kita ingat susah kan, kita ingat orang lain. Ketiga, hati ini tidak dapat diresapi hidayah dan hikmah oleh orang-orang soleh. Susah dia nak dapat pengajaran pada benda-benda baik. Yang keempat, kata-kata ni tidak akan pernah menyentuh hati orang lain. Nak menyakitkan hati orang je kadang bercakap kalau orang yang kenyang. Aku dah makan, kau belum bagi. Kau dapat tak makan macam kita orang? Terbaik. Dia kata tu. Saya pernah pergi kat satu hotel buffet Ramadan. Hidangan 7 buah negara. 7 buah negara. Hidangan buffet Ramadan, hidangan 7 buah negara. 33 jenis air dihidangkan. 33. Kalau kau minum 33 tu keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa tu. Punya teruk 33 jenis air. Bayangkan hotel tu punya promosi punya dahsyatnya kan. Itulah. Tapi tu Datuk Seri kena pergilah tu. Yang Maha Buffet Ramadan tu bagus saya tengok. Maha Buffet Ramadan. Saya baru cakap tadi kat table tu tadi. Maha Buffet Ramadan dekat Maib Sedang tu. Bagus. Dia menu dia menu-menu kampung, menu pun cantik. Lepas tu kemas. Dia tak crowded macam hotel. Tak crowded macam hotel. Cantik. 200 menu. Tapi jangan kau rasa 200 tu. Kan? Tapi baguslah, dia orang dah pecah rekod lah, sebab setiap hari dia boleh menempatkan 1000 orang dan keadaan dia lapang dan kemas teratur. Ni bukan promote tau, lebih kurang lah macam tu. Kemudian yang kelima, dia akan hinggapi banyak penyakit. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain? Apa beza? Apa hebatnya ibadah puasa ni? Apa hebat ibadah puasa ni? Jangan risau. Samsul Debat kalau dia berceramah, kalau dia tanya dia akan jawab balik. Jangan risau. You all tak payah jawab. Saya tahu. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah ni, orang tua-tua ni. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Makcik tu jawab. Kalau nak ceramah lah. Tanya pula, dah kena marah pula. Jadi saya tak adalah nak tanya. Saya tanya tu maknanya saya akan jawab balik lah. Apakah beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Contoh kalau kita pergi masjid, kita nampak orang tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh semayang. Kita tahu dia semayang. Kita nampak dekat pasar raya tu dia bersalam ni. Lepas tu dia keluar resit. Oh dia bayar zakat. Kita tahu.
Kita nampak orang tu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita udah mengaji tahu kita. Kita nampak dia pakai kain ihram macam ni, dah standby dah ready dah kat depan rumah. Allah bergegas dia masuk dalam kereta nak bergerak dah. Oh nak pergi umrah, nak pergi haji kita tahu. Tapi puasa kita tak tahu. Kan? Itulah istimewa. Allah je yang tahu. Dalam dewan ni muka sama lapar, perut lain-lain. Kan kau tengok kan. Kau nampak orang perempuan tu muka dia macam bajet-bajet puasa je. Macam tu kan. Belum tahu lagi. Allah bagi cuti kan. Kan ada orang lelaki yang tak puasa pun buat macam alhamdulillah. Dah berapa hari dah kita Ramadan ni. Dia punya perbualan tu sama ya. Walaupun dia tak puasa, dia tahu kan. Tapi itulah hebatnya ibadah puasa, sebab itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Yang mana dalam ibadah puasa ni kita ni tak tahu. Kita tak tahu dan hanya kita dengan Allah sahaja. Dengan Allah sahaja yang tahu. Dan apa yang disebut dalam Quran tadi, surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Kita puasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan latihan takwa ni ada 4 kata Sayyidina Ali. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah. Walaupun dah dihidangkan. Tadi Yang Muhammad Datuk Seri sempatlah cakap dengan saya, hari ni kita jemput ceramah, kita tak hidang air tau. Siap beritahu macam tu. Kalaupun dihidangkan, hidanganlah. Waktu ceramah saja je hidangkan. Hidangkan fresh orange, siap dengan limau tersangkut dekat situ dengan ada payung kecil tu. Tak? Siap dengan nitik-nitik wap sejuk dia tu. Kan? Ustaz, ni kita saja aja bagi. Yang Mak Muhammad Datuk Seri suruh hidangkan air. Manalah tahu in case. Tapi jangan risau. Kementerian Pelanangan dan komuniti ni, dia punya staff-staff dia semua pandai berahsia. Kita takkan share kat orang lain. Waktu Ustaz nak minum tu, kita akan tutup kamera. Dekat macam tu lah. Mungkin dekat macam tu lah. Tapi kita buat nak, kita tak minum. Kita tahan diri kita. Tengah bawa kereta kan, dia pemandu bawa kereta kan, dia dah hantar KSU ni, dia hantar ada ke dapat KSU tu, ada contoh, bukan KSU sini, tempat lain kan. Tiba-tiba dia belok ke kanan, gede bergolek-golek air botol soya yang malam tadi tu, tengah hari pula tu kan. Contoh. Jadi ni saya ajar cara dia. Berhenti dekat presin yang berapa tu, dekat parking lot yang apa tu, tak berapa ada orang. Parking situ, cermin ni kebetulan gelap-gelap sikit kan. Jadi tengok line clear je, buka, minum. Jangan tinggal setitik pun, habiskan minum. Tapi minum tak? Dia tak minum sebab dia kata Allah nampak. Punya takut dengan Allah Ta'ala. Contohnya lah, orang lelaki ni kan, waktu hari sekolah kadang kebetulan nak dia datang office lewat sikit hari tu kan, ada hal apa semua. Biasalah panggil orang lelaki ni kadang-kadang bila duduk rumah kan, anak-anak ada aktiviti ke sekolah, kemudian isteri pula pergi pasar cari barang kan. Kita ni kadang-kadang ada perangai tu, dia ingat perangai masa sekolah tu, sejukkan muka dekat peti ais. Dia pun buka lah peti ais, ternampaklah cendol malam tadi kan, siap tak keluar mi hijau tu macam tu kan. Ni saya ajar cara, kunci pintu depan belakang, make sure tak ada siapa dapat masuk, biar orang ketuk pun dapat masuk. Kunci pintu depan belakang, buka peti ais, hirup cendol tadi sampai habis. Jangan tinggal selai pun mi hijau tu. Dah habis tu, basuh, cuci, tangkupkan, letak dekat sinki. Tapi kelebihan orang perempuan, Allah Ta'ala beritahu deria dia yang ke-7 ke-8 ni. Bila dia masuk dalam rumah, dia buka peti ais, dia akan tanya, bukan ada cendol ke tadi? Itu lebih orang perempuan. Dia tahu, bukan ada cendol. Yang satu mangkuk kecil tu, dia boleh ingat tu. Tapi saya ajar ni, orang lelaki, relax, jangan mengelabah, relax. Ni saya ajar cara ni. Dia kata, bukan ada channel ke tadi? Itulah. Macam ni jawab dia, itulah. Tadi abang buka, nak tengok apa barang tak ada. Nak beritahulah kat ayang. Jadi ayang kat pasar kan boleh beli barang yang tak ada. Buka-buka tertangkup channel tu tadi. Cepat-cepat abang lap, abang kutip mimi tu semua, abang cuci-cuci, abang kan, lepas tu abang siap mop, takut semut. Ya Allah abang, makasih tak? Macam tu lah kan. Macam tu lah ni saya ajar. Tapi kita buat tak? Tak buat. Kang mau orang edit ambil part itu yang aku ajar cara kan. Mati aku. Tak, contoh macam tu, kita tak buat sebab kita takut kepada Allah. Itu yang pertama. Kita takut kepada Allah. Kita tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang.
Kan? Jadi sampai ke satu tahap tu punya takut pada Allah dengan bapak dia, takut ayah tu takut pada anak tu. La ilaha illallah. Anak tu jangan, dia tak bagi anak buat itu, tak bagi mandi jangan lama sangat, kau minum ke apa air tu, semua salah. Kalau buka puasa tu kurma dulu, marah betul, kurma dulu. Wahal bulan lain tak jumpa kurma tu. Bulan puasa baru jumpa kurma. Habis bulan puasa buah kurma kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayung hilang. Bulan puasa ni kau dengar nazak-nazak dah iklan ni. Dapatkan buah kurma. Usuk tayung. Nampak tu? Pagi raya meninggal kawan tu dah tak ada dengar bunyi dah. Tiba-tiba bulan puasa dengar lagi suara dia kan. Macam tu lah. Kan? Tak pun sebenarnya kan buah kurma ni kena ada kan sebagai sunnah kan. Lepas tu dia tak buat. Anak nak kata hidung tak boleh. Anak tu sesama. Dah berkerak-kerak hidung budak tu dah. Kan jangan. Nak menafas pakai lubang hidung sebelah lagi. Bapaknya pun kan. Lepas tu sudah tertutup dua-dua. Jangan. Kau puasa ke tidak ni? La ilaha illallah. Teruk betul. Melambai dah tak hidung tu. Berkerak-kerak tu. Pergi pula bazar Ramadan, la ilaha illallah, janganlah kan. Dia sebenarnya boleh ambil je air bersihkan, tak ada masalah. Yang tak boleh tu kita jolok sedalam-dalamnya sehingga hilang mata hitam. Apa tak? Makna dia punya feeling tu lah. Macam tu kan. Sampai dia di awang-awangan tu lah kan. Macam tu lah. Tu janganlah sampai macam tu. Jadi dia punya takut tu. Dia punya takut. Kalau apa tu memang dia jaga betul. Yang kedua, a'mal lebih tanzil. Takwa ni kita beramal dengan apa diturunkan oleh Allah. Yang pertamanya kita sahur. Kan sahur bangun awal pagi. Kan Nabi pesan, sahur ni jangan tinggal, kena buat. Sesungguhnya makan sahur adalah makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Adalah orang tu dengan bangga. Aku dah biasa daripada dulu puasa memang tak sahur, tapi aku okey je. Bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Nabi kata makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walau hanya seteguk air. Dari yang lain, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Dari yang lain, jangan tinggalkan sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Rugi kita. Jadi paling tidak standby kat tepi bantal kita tu kan ada, kadang-kadang ada meja kecil tu, letak cawan, botol. Lepas tu cawan yang gigi palsu tu tak jauh sikit. Takutkan tersalah teguk kan. Aku teguk-teguk pula kerang kan air batu punya gigi kan. Takut tu je. Kan? Jadi kemudian bila bangun pagi, Allah bang dah lewat lah bang. Ambil juga sunnahnya tu. Makan buah tamar, minum. Kemudian kita disunatkan melewatkan sahur. Lewatkan sahur makna ambil waktu hujung. Bukannya pukul 7 pagi itu breakfast. Maknanya melewatkan sahur. Maknanya kita kalau paling baik ikut Nabi, makna berhenti pada waktu imsak tu dah berhenti. Sebab Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran. Nabi sempat baca ayat yang pendek-pendek, bukan ayat yang panjang. So maknanya kalau boleh berhenti. Kalau nampak anak kita yang kecil-kecil yang baru nak training puasa kan, baru nak puasa kan, tu tak apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan dah, cepat habiskan, habis tak apa, dia baru belajar, tak apa, bagi kanak-kanak umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke bawah belum lagi, tak apalah, kita bagi dia, kalau dia nak puasa tak apa, bagi dia cuba, dia tak tahan biar dia minum, tak apa. Kemudian masuk 7 tahun dah start latih dia. Latihan dalam Islam umur 7 tahun dilatih sampai 10 tahun latih. Maknanya hari ni dapat puasa 3 jam. Tahniah. Besok tu 4 jam. Berlaku waktu saya sekolah dulu, masa saya sekolah menengah dulu. Saya ingat lagi berlaku peristiwa. Ada satu peristiwa di Seremban. Kanak-kanak ni yang baru umur darjah 2, darjah 3. Dia kata tak tahan. Oh lapar. Alah sikit je lagi. Mak dia kata tengah hari tu kata sikit lagi. Tengah hari sikit lagi. Lepas tu anak tu tumbang dehydrated, bawa masuk dalam ambulans, tak sempat sampai hospital, meninggal. Ada. Tapi tu kanak-kanak tu lah yang umur 6 tahun ke bawah, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu kita train dia lagi. Train, ajar dia, latih dia. Tapi kalau kanak-kanak tu dah berusia 40 tahun kan, itu janganlah kau latih dia lagi. Melainkan ada yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Memang itu dia benarkan, tetapi dia kena qada, tetap kena qada. Okay? Macam tu lah. Jadi mana kata sahur, ambil waktu hujung. Waktu hujung. Jangan kita keras sangat dengan anak-anak kita. Allah berhenti. Budak tu tengah mengunyah lada. Pedas bah. Malam nanti minum. La ilallah, kesian betul budak. Merah muka budak tu. Allahu Akbar.
Tapi kalau kita keringat sahur ni, kita ambil je makanan tu. Kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, tapi Ustaz, sahur susah nak makan banyak. Memang betul, kalau kita bangun terus makan memang susah. Tapi kalau kita bangun, kita mandi, segarkan badan, kita ambil wuduk, kita solat 2 rakaat dulu. Tengok kita punya makan macam mana. InsyaAllah selera. Kan? InsyaAllah. Saya tak boleh lupa arwah nenek saya lah. Belah arwah abah saya, nenek saya, Batu Kikir Jempol Negeri Sembilan. Dia lah manusia yang saya kenal makan sahur bertambah. Dia badan dia memang pejal betul. Kalau kita urut tu lengoh-lengoh tangan kita. Arwah nenek saya meninggal umur 82 tahun masa tu. Dia makan steady, relax. Tambah wan. Orang Negeri Sembilan panggil nenek Wan. Tambah wan. Sikit dia, jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Ambil punya habis. Banyak sangat ni. Habis. Dahsyat nenek saya tu. Cucu tengok macam mana dia boleh makan banyak ni. Steady dia. Sebab orang puasa kan penat, dia relax macam tu. Makan bulan puasa ni sahur tu lah paling besar pahala. Makan betul-betul. Kita pula waktu berbuka makan betul-betul. Kemudian ada yang tanya, Ustaz, ni soalan ni saya dapat kat Bukit Aman. Ada seorang pegawai tanya, Ustaz, kita orang ni baru kahwin, lepas tu kita orang bersama, tiba-tiba azan. Macam mana Dia kata tu. Masa tu saya dengan Abang Samsul Rarau. Abang Samsul Rarau dapat soalan tu. Soalan tu biar dia jawab pula. Kau lagi lama kahwin, kau tanya aku pasal, kata dia. Dan saya pun tanya. Sebelum saya nak jawab soalan tu, kita nampak soalan tu macam lawak kan. Tapi benda tu boleh berlaku pada kita. Saya pun tanya. Waktu azan tu, dah sudah ke atau sedang? Saya tanya. Saya tanya beliau soalan tu. Kalau dah sudah, kita tengah relax, Allah, dah azan. Macam tu kan. Jadi masuk bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, solat macam biasa, teruskan puasa. Habis sahur Ustaz, anggaplah tadi tu sahur kau. Macam tu lah, payah sangat. Macam tu kan. Payah sangat orang suruh makan tu, malah benda yang kau buat kan. Tapi kalaulah waktu azan tu sedang berlangsung, sedang berusaha, tiba-tiba Allah Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Macam tu ayat ni. Berhenti, stop. Salah seorang kena stop kan. Macam tu. Orang lelaki jangan pula Allah Akbar, Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan jangan. Tu saya beritahu. Saya kena beritahu. Takut nanti kan terlupa. Kan? Kemudian yang seterusnya, yang keduanya, kita solat sunat. Banyakkan solat sunat. Orang perempuan kan dekat banyak masjid-masjid yang saya jumpa bila buat kuliah duha, dia orang buat solat sunat duha, solat sunat tasbih, buat solat sunat tasbih. Paling tidak sekali seumur hidup kena buat. Kemudian bertadarus. Saya dengar kat kementerian ni pun ramai yang bertadarus, terutama grup perempuan, ramai betul. Dia boleh khatam 2-3 kali. Kan? Kalau dekat masjid-masjid ni kita tengok belia memang kurang lah yang mengaji ni, yang ramainya beliau. Yang jenis lutut berbunyi ni kan. Ini mana kesian. Jadi kita ni kena rajin bertadarus membaca Quran. Kan? Sebab ganjaran pahala ni setiap huruf. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Kemudian bila mengaji, bertadarus, bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Lepas tu walaupun pangkat kita tinggi, katalah kita ni ketua pengarah, kita mengaji dengan orang yang bawah pada kita, dia pun tegur, tuan, yang tu panjang lah tuan, aku tahulah banyak cerita kau. Jangan sabar. Dalam bab mengaji, kita kena open, kena tegur tu biasa, nak betulkan bacaan kita. Kan? Kemudian apa? Kemudian kita berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka. Tapi bila mengawalkan berbuka tu tidaklah bermasuk pukul 4 petang, itu high tea. Ya, maknanya bila awal buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala askika aftarna bi rahmatika marhamin amma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahi alamin. Makan. Dan Nabi sebut, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Buka makan dulu. Jadi sekarang makan. Saya, sebab saya ni maklumlah, saya kan terimalah ketua pengarah. Jadi cara saya puasa tak sama dengan orang lain. Saya lepas isyak nanti berbuka, jangan buat macam tu. Jangan, dia tak macam tu. Dia tak macam tu. Dia maknanya azan bukalah. Kan? Lepas tu ada tu pula tu. Dia nak dapat yang paling awal, mengawalkan berbuka. Dia dengar Bilal tu dekat surau tu, dia dengar dekat masjid, dengar bunyi mikrofon tu. Pegang pertama. Baru dia yang pertama berbuka kat Putrajaya ni. Jangan main. Rupanya testing 1 2 3 dah makan. Macam mana? Baru dah makan. Siapa suruh? Kan?
Sabar, dengar dulu kan. Lepas tu dia terengah pula kuliah duha pagi tu. Ustazah Asma Harun kata kan, Ustazah Nafizah Musa, antara waktu yang dimakbulkan doa kita ya ibu-ibu adalah pada waktu berbuka puasa. Suami tu terdengar dibantai lawan doa panjang-panjang waktu buka puasa, sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini Kau kurniakan rezeki kepada kami ya Allah. Kami sedar kami banyak dosa ya Allah. Yang anak ni tengok tafufah ni Allah. Bila dah boleh makan ni Allah. 15 minit doa. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi? Ada lagi. Jangan buat perangai macam tu. Jangan. Maksud tu ni saya bagi tahu kan, antara waktu dimakbulkan doa waktu berbuka. Mana waktu berbuka nanti? Waktu buka nanti sambil-sambil makan. Contoh orang ada isteri dia ada benda dia nak. Oh dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah aku beg tangan baru tu, contoh. Ya Allah, mudah-mudahan dapatlah aku peruntukan tahun ni lebih sikit, contoh. Maknanya kita boleh minta apa juga dalam hati kita waktu makan, waktu buka puasa tu. Minta, jangan tak minta. Kita boleh. Kemudian lepas tu apa? Tarawih. Kan tarawih. Bulan Ramadan lah jumpa tarawih. Tak ada dia. Kami nak minta Yang Amat Muhammad Datuk Seri, kita buat satu permohonan kepada Menteri Agama untuk membenarkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi, sebab kami seronok sangat dengan tarawih ni, minta lanjutkan tarawih ni sampai bulan Syawal. Tak boleh. Jadi kita pergi sembahyang tarawih ni, pergilah. Rugi kita bulan Ramadan dia jumpa tarawih. Tapi kadang dia pilih lah tu, kau kalau nak sembahyang kau jangan sembahyang kat situ. Kenapa lah? Masjid tu dah lah banyak rakaat, 20 rakaat slow pula tu. Kau pergi dekat sini dah lah 8, laju weh. Confirm ke? Confirm dia kata. Dia pun ambil. Ni aku dah record yang tahun lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Woi, bagus imam ni. Ada nak cari imam macam ni. Bagus betul. Ramailah yang pergi dekat surau tu. Ya Allah, ramai gila. Dia orang dah tahulah surau ni. Yang dia tak tahu, imam tu dah bertukar kawasan. Imam tu pergi masjid lain. Yang tinggal Imam Sabah. Umurnya 75 tahun. Ya dah dapatkan saf. Betul ke ni suraunya? Weh, confirm betul. Allahu Akbar. Macam ni weh, betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu senyap. Terperanjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Lepas tu makmum kat belakang, woi ni baru isyak ni weh. Dia kata belum tarawih lagi tu. Sebenarnya tarawih ni tak kira. Ada orang cakap buat 8 ke, buat 10 ke, buat 20. Kan? Tak kisah. Yang penting buat. Jangan nak kejar laju je. Kemudian yang ketiganya, qanaah, berpada dengan sedikit. Jangan membazir. Hari ni kita tahu ada hidangan. Jangan membazir. Ambil sikit-sikit saja. Sekadar nak alas perut. Perut kita dah masuk angin siang ni. Hati-hati. Jangan makan banyak. Tu yang ada gastrik, ada GERD. Tu hati-hati. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan menurut kajian, sikit lagi tuan-tuan, saya faham. Keresahan tu saya faham. Saya faham. Kau kejap-kejap tengok jam tu. Aku boleh jadi risau pula. Sabar. Aku tahu. Kan? Menurut kajian, di Malaysia sebelum PKP hari itu, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum disentuh. Itu sebab kita jangan membazir. Tetapi satu perkara kita jangan membazir, satu perkara kita kena lebih-lebihkan, iaitu bersedekah. Bagi. Macam kita nampak hari ni, kita bagi anak-anak yatim. Kita sendiri standby dah, tukar duit dekat bank sekarang, banyak duit baru sekarang. Bukan untuk raya, tukar untuk Ramadan.
Bagi seorang-seorang. Nampak orang susah? Bagi. Nampak anak yatim? Bagi. Nampak tabung? Bagi. Macam tu. Untuk mak kita pun, kita kalau kita bagi duit raya kat ibu bapa kita, bagi pada bulan Ramadan. Mak, Alung dah bank in dah duit raya, mak. Cepatnya bagi. Bulan Ramadan besar pahala, mak. Bank in berapa tu? 1,000. Ya Allah. Tapi pagi raya dapat lain kan? Tu payah tu. Jadi mana hati-hati. Jadi masukkan bulan puasa 900, tinggalkan 100 untuk pagi raya. Faham macam tu. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Sebenarnya kita berpuasa ni untuk yaumul akhir, untuk hari akhirat kita siapkan bekalan secukupnya. Kejarlah malam yang paling istimewa, iaitu malam Al-Qadar. Kerana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik pada 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan bersamaan dengan 83.333 tahun. Maknanya 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu lagi sampai 80 tahun. Memang betul lah rakyat Malaysia ni umur purata 60 tahun. Kalau 70 tahun tu bonus, 80 tahun tu ekstra, 90 tahun tu gegar vaganza. Kalau dia dapat 100 tahun dah naik, dah tunggu dekat Kementerian Peladangan tu, manusia paling tertua kat kementerian ni. Contohlah kan. Tapi sebenarnya kita kena realistik. Itu sebabnya jangan lupa kejar. Lalu kata 10 malam takhir, jaga. Dikatakan malam Al-Qadar bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi antara waktu tu jangan tinggal solat kita, tarawih, witir jangan tinggal, berbuka puasa betul-betul ikut sunnah, kemudian kita sedekah banyak-banyak, insya-Allah. Malam Al-Qadar, jangan dengar cakap orang tu, kau kalau malam Al-Qadar ni kan 10 malam terakhir kau nyalakan lilin, nyalakan pelita biar malaikat nampak rumah kau, dia kata. Kan ingat malaikat tu rabun macam kau, tak ada macam tu dah. Beribadah insya-Allah malaikat akan turun, dia akan catat pahala kita insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan, sebab hampir-hampir dah masa nak buka puasa. Apapun Ramadan ni sepatutnya menjadikan kita manusia lebih baik, sebab ayam mengeram telur, dia puasa berapa hari, akhirnya bila menetas telur itu terhasillah ayam anak-anak ayam yang comel-comel. Kupu-kupu tu sebelum tu dekat dalam kepompong tu berminggu-minggu tak makan tak minum, tapi keluar jadi rama-rama yang cantik. Kan? Abang ambil gambar foto dia buat frame. Ular sawa yang bersalin kulit, dia tak makan tak minum berbulan-bulan, paling lama 8 bulan ke 12 bulan dia bersalin kulit. Itu sebab dia punya Allah Maha Sumna dia lain. Dia kadang kebau pun dia boleh telan seekor ular sawa ni, tapi nak beritahu kulit dia sisik dia cantik berkilat, nak tunjukkan puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik, bukan menjadikan kita lebih teruk lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, biasa baik pihak Menteri dan Kementerian menyebut hari ini rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengkurangi itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih.